Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada pagi Jumaat, masya-Allah, 1 Ramadan al-Mubarak, subhanallah. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan kita di musim PKP ni, masya-Allah, walaupun tak boleh kita pergi solat Jumaat, tetapi amalan-amalan sunat Jumaat kita teruskan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, masya-Allah, perlu kita tahu setiap amalan fardu dalam bulan Ramadan dalam hadis sebut lebih mafhum akan diganda 70 kali ganda. Maksudnya dapat 7 kali pahala fardu. Adapun sunat punya amalan akan digandakan sehingga mendapat pahala amalan fardu. Maka amalan-amalan sunat di pagi Jumaat yang mulia ini tuan-tuan, masya-Allah, kita teruskan. Memakai wangi-wangian, memakai pakaian putih, ini semua amalan-amalan sunat tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, di pagi Jumaat, subhanallah. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita perlu usahakan dalam kehidupan kita ni bagaimana kita menjalani kehidupan seperti yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Seperti yang telah dipandu oleh Nabi dan para sahabat, yang diajak oleh alim ulama kita, masya-Allah. Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maka kitab-kitab mereka kita baca dan kita lihat tentang kepribadian mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, kalau dengar audio ni, insya-Allah boleh bagi komen, bagi tahu jelas, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita menyambung pengajian kita mengenai muzakarah adab dan sunnah dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu tuan-tuan telah kita bicarakan mengenai tentang adab makan, dan kita masuk pada minggu lepas mengenai bab doa lepas makan. Masya-Allah. Adakah tuan-tuan yang mendengar pada pertemuan lepas telah pun hafal doa makan? Telah pun kita kongsikan kan? Doa dalam hadis sahih hadis Bukhari. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfi wala makfur. Itu doa lepas makan dalam hadis Bukhari. Adapun tuan-tuan yang mulia, dalam hadis riwayat yang lain mengatakan bahawa juga boleh kita baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, pun boleh juga tuan-tuan, masya-Allah. Jadi kedua-duanya boleh kita amalkan. Tapi kalau boleh baca dua-dualah, lagi baik. Kan hidup kita lagi berkat kalau kita baca doa, bukanlah panjang pun, doa pendek. Kalau panjang mungkinlah kita ada nak guna masa untuk benda lain kan. Tapi doa yang pendek-pendek, masya-Allah, doa lepas makan tu kan pendek. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfi wala makfur. Itu kan hadis sahih tu. Kemudian tambah pula alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kedua-duanya terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita telah belajar doa kalau orang jamu kita makan. Pergi kenduri ke, kenduri kahwin, kenduri tahlil, kenduri berkhatan ke, orang bertunang ke apa kan, selambut air jadi ke sebagainya, doa selamat. Ada makan-makan lah maksudnya, ataupun ada orang yang belanja kita makan, ataupun kita makan kat kedai ada orang bayar. Apa kita nak buat tuan-tuan? Kita doakan. Apa doanya tuan-tuan? Masya-Allah, dalam hadis yang sahih disebutkan, kita doakan Allahumma barik lana, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfirhum warhamhum. Ataupun dalam riwayat lain, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfirhum warzuqhum, boleh juga. Ataupun tuan-tuan yang mulia, kita boleh baca Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Itu kalau ramai. Kalau seorang-seorang, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, boleh juga tuan-tuan. Jadi ini amalan-amalan terdapat dalam hadis Nabi SAW. Kita sebutkan dalam hadis.
Kalau tak terdapat dalam hadis, kita cuba rujuk dalam kitab-kitab para alim ulama supaya betul-betul masya-Allah kita jalani kehidupan dalam keadaan terpandu dengan Al-Quran, dengan rujukan hadis Nabi Islam ataupun pandangan alim ulama, masya-Allah. Kita tak menolak pandangan alim ulama. Ada setengah orang dia kata saya nak ikut Quran hadis saja. Pandangan ulama semua saya nak tolak. Macam mana kita nak faham hadis sedangkan hadis itu disyarahkan oleh para alim ulama? Maka kita berhajat tuan-tuan masya-Allah kepada para alim ulama. Mereka lah yang mensyarahkan hadis Nabi SAW. Jangan kita mudah-mudah kita kata saya tak pakai pandangan alim ulama, saya hanya pakai Quran dan hadis saja. Sedangkan kita memakai Quran, hadis, ijma', qiyas. Ni ijma' dan qiyas ni lah pandangan para alim ulama kerana mereka lah yang Allah beri kefahaman tentang Quran dan hadis Nabi SAW kerana mereka ahli dalam bidang tersebut. Baik, tuan-tuan, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab membicarakan tentang buah-buahan, masya-Allah. Mengenai makan buah. Kita nak tengok mengenai makan buah. Adakah ianya masya-Allah bertepatan dengan apa yang kita buat selama ni, masya-Allah. Ada setengah orang kata makan buah sebelum makan ni sunnah. Ada orang kata tak sunnah. Ada orang kata kalau nak buat boleh, tak nak buat tak apa, masya-Allah. Maka kita nak rujuk tuan-tuan daripada sudut pandangan alim ulama mengenai dalil-dalil ataupun kepentingan mengenai makan buah ni tuan-tuan, masya-Allah. Kita tak terlepas daripada makan buah kan. Hari-hari kehidupan kita di Malaysia ni buah-buahan tempatan pun ada, masya-Allah. Kita pun ada letak nama buah-buahan tempatan. Yang mana masya-Allah begitu juga di zaman hayat Nabi SAW, ada buah-buahan di zaman Nabi SAW. Kadang-kadang tuan-tuan kita jangan terlampau memikirkan, kita rasa dekat Arab tak ada kot ni. Dulu pernah saya dengar ada orang cakap tembikai tak ada dekat Arab, takkan Nabi makan tembikai. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Tembikai dekat Malaysia aje. Masa kami belajar di Madinah, masya-Allah, tembikai dia lagi besar daripada tembikai dekat Malaysia, tuan-tuan, masya-Allah. Jadi kita hari ni kita nak bicara tentang makan buah dan juga buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Supaya kita tahu dan jelas lepas ni rupanya ni buah-buahan yang Nabi makan dan cara bagaimana Nabi SAW makan. Baik. Kita merujuk kepada Kitabul Adab yang dikarang oleh Habib Muhammad Al-Amin Al-Madani, seorang ulama di Madinah. Mendahulukan makan buah-buahan tatkala akan makan, kemudian nasi dan daging. Kemudian makanlah sesuatu yang manis. Baik, nasi dan daging ni maksudnya menunjukkan makanan berat lah. Kalau orang Arab makan roti, kita makan nasi. Ada setengah-setengah negara dia tak makan roti, tak makan nasi, dia makan jagung. Ada setengah negara dia makan ubi. Ada juga tuan-tuan, masya-Allah. Jadi itu makanan asasi negara tersebut, tempat tersebut. Maksudnya kita dianjurkan untuk mendahulukan makan buah-buahan dulu, tuan-tuan, masya-Allah. Kita makan buah-buahan dulu, masya-Allah. Baik, menurut pendapat Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ada karang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Baik, Imam Ghazali ni siapa? Hujjatul Islam, ulama yang hebat, subhanallah. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah-buahan terlebih dahulu, kemudian makanan yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Maka di sini Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya mengatakan bahawa dianjurkan untuk kita memakan buah-buahan dulu, baru makan makanan yang berat, masya-Allah. Kita makan buah dulu, baru makanan yang berat. Maksudnya di situ ada rujukan para alim ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau orang tanya, ni makan buah dulu ni ikut pendapat siapa ni? Terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, anjuran Imam Ghazali rahimahullah, hujjatul Islam, antara ulama yang hebat dan bermazhab samalah macam kita. Mudah-mudahan kita pun dapat jadi hebat macam dia juga, mudah-mudahan, amin. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Imam Zakaria Al-Ansari ni ulama hebat, masya-Allah. Makamnya ada di Mesir, berdekatan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Asnal Muttalib, dianjurkan bagi seseorang yang akan makan untuk mendahulukan buah-buahan, kemudian daging, kemudian makanan yang manis. Sebab didahulukannya buah, iaitu kerana lebih cepat dapat dicerna, maka selayaknya diletakkan di bahagian lambung. Ini disebut oleh Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala.
Maksudnya tuan-tuan, bila dianjurkan untuk kita makan buah dulu. Usahakanlah kita makan buah dulu sebelum kita makan makanan yang berat. Kita jadikan sebagai tabiat. Jadikan sebagai tabiat kan. Tak kisahlah buah-buahan apa, kalau boleh buah-buahan yang Nabi SAW makan. Dan tuan-tuan, lepas ni kita akan masuk buah-buahan yang Nabi SAW makan. Buah apa yang Nabi SAW makan, masya-Allah. Baik. Al-Imam Ajuri rahimahullah, Imam Ajuri rahimahullah telah memberi satu garis panduan dalam menjelaskan buah yang dianjurkan untuk dimakan. Terbahagi kepada 3 bahagian. Imam Ajuri rahimahullah pula kata, bab makan buah ini, dia ada 3 bahagian. Maksudnya, buah yang perlu dimakan sebelum makan. Maksudnya sebelum makan berat lah. Buah yang boleh dimakan semasa makan. Maksudnya tengah-tengah makan berat tu boleh makan buah tu juga. Yang ketiga, buah yang boleh dimakan selepas makan berat. Masya Allah. Ada 3. Dibagikan, Imam Ajuri rahimahullah bagikan makan buah ni kepada 3 bahagian. Buah yang boleh makan sebelum makan, ini makan berat. Buah yang boleh makan semasa makan. Buah yang boleh makan selepas makan. Ini anjuran Imam Ajuri rahimahullah ta'ala. Baik. Yang pertama, buah yang dimakan sebelum makan berat, iaitu buah tembikai dan juga buah tin. Ini anjurannya saja. Anjurannya saja. Cadangan. Cadangan dia adalah makan buah tembikai, masya-Allah. Dan buah tin. Kenapa disebut buah tembikai? Nanti kita sebut dalam lepas ni, insya-Allah. Dalam bab buah-buahan yang Nabi SAW makan. Baik. Yang kedua, dianjurkan buah yang dimakan semasa makan adalah buah pisang dan buah apple. Imam Ajuri menganjurkan waktu makan tu yang boleh makan buah itu antaranya adalah buah pisang dan buah apple. Dan yang ketiga, buah yang dimakan selepas makan. Imam Ajuri rahimahullah mengatakan bahawa itu adalah buah anggur dan juga buah delima, masya-Allah. Ini anjuran, masya-Allah, Imam Ajuri rahimahullah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya, tidak ada masalah kalau kita nak makan buah sebelum makan, semasa makan, selepas makan. Namun pendapat Imam Ghazali rahimahullah tadi, sebelum makan, masya-Allah, boleh makan buah. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, ada yang bertanyakan tentang doa. Allahumma barik lana fi thamarina. Hadis sahih tak sahih? Ada orang tanya. Baik. Tuan-tuan, Allahumma barik lana fi thamarina merupakan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkatilah kami. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkatilah kami fi thamarina, dalam buah-buahan kami. Ini kata ulama, doa Nabi SAW panjatkan di kota Madinah. Jadi setengah pandangan mengatakan bahawa Allahumma barik lana fi thamarina ketika mana kita melihat buah-buahan, kan kita nampak buah-buahan dihidangkan, masya-Allah, kita baca Allahumma barik lana fi thamarina. Ada juga pandangan mengatakan bahawa boleh dibacakan doa ini ketika sebelum makan buah. Allahumma barik lana fi thamarina, tha. Dengan huruf tha. Samar ni kan buah kan. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkatilah kami dengan buah-buahan kami yang kami makan ni lah. Ni tuan-tuan, kita kena ingat. Allahumma barik lana fi thamarina. Baik. Sekarang tuan-tuan, kita memasuki bab yang membicarakan tentang buah-buahan yang Nabi SAW makan. Supaya kita tahu, tuan-tuan. Rupa-rupanya ada buah-buah yang selama ini kita tak tahu pun Nabi makan. Rupanya antara buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW. Baik. Buah-buahan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kita merujuk kepada kitab
Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Baik. Bab ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang mendatangkan pada menceritakan tentang buah-buahan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik. Daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah memakan, Rasulullah SAW pernah memakan kitha birrutab, iaitu sejenis buah yang seperti tembikai tetapi ukurannya lebih besar. Masya Allah, ukurannya lebih besar, dengan kurma yang baru masak. Ini rutab. Ini disebut oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, tuan. Muttafaqun alaih. Baik, tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Kata ulama, menjadi kebiasaan Nabi SAW, kalau makan tembikai, Nabi akan sulam dengan rutab. Rutab ni kurma muda. Kurma muda. Rutab ni, kalau tuan-tuan pergi di Madinah, di Mekah, dia macam keras-keras sikit. Makan dia macam rangup sikit. Musim sekarang ni macam payah dah sikit nak cari kan. Kalau di KL ni, yang saya tahu dulu, saya pernah beli di satu kedai di Ampang. Kedai Arab. Kalau di tempat lain saya tak pasti. Kalau yang dijual di pasaran tu, yang dia tangkai tu, dia tu mirip-mirip nak macam rutab lah. Tapi dah tak rasa rutab dah. Sebab dah lama dalam perjalanan kan. Dia penghantaran tu. Maka dia tak berapa rasa nak rutab sangat dah. Rutab ni dia kurma segar lah. Masya Allah, orang simpan dalam peti. Baik, di sisi bangsa Arab, kurma ni ada banyak jenis, tuan-tuan. Kurma ni ada banyak jenis. Baik. Kalau kurma muda ni dipanggil rutab. Jadi kurma ni bukan satu je. Kita dulu kita tak tahu kan. Kita ingat satu jenis tu je kurma. Rupanya banyak. Kurma paling special ajwa lah. Tapi tak bermakna ajwa saja Nabi makan. Nabi juga makan kurma barni. Nabi juga makan kurma rutab. Jadi banyak. Kurma di Madinah ni dia banyak, tuan. Dia banyak jenis. Ada kurma nama sukari. Masya Allah. Tapi dalam bab makan tembikai, kata ulama, Nabi SAW kalau makan tembikai akan disulamkan dengan rutab. Kurma rutab. Nak amal musim sekarang ni payahlah sikit. Kita waktu sekarang ni ada kurma biasa je jual dekat pasar raya kan. Kurma. Baik. Ada pun rutab ni yang bertangkai, kurma segar tu. Tu kalau ikut sunnah, Nabi makan bersulam dengan buah tembikai. Subhanallah. Baik, seterusnya. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah memakan buah tembikai dengan kurma yang baru masak. Ya'kulu bitih warrutab. Bitih ni kurma macam bitih ni tembikai macam tempat kita. Tembikai yang bulat biasa macam tempat kita tu. Kalau hab-hab ni yang panjang. Tuan-tuan tengok dekat Arab kan ada kurma pula, ada tembikai yang panjang. Kat Australia pun ada. Saya pernah tengok kurma dia punya tembikai dia panjang. Kat Malaysia saya tak pernah nampak lagi, wallahu alam. Mungkin tuan-tuan pernah nampak. Kalau di Arab dia ada tembikai bulat, yang tu bitih. Kalau yang panjang dia panggil hab-hab. Sebab itu kalau pergi kedai jus, kita order hab-hab. Asir hab-hab. Jus tembikai yang panjang tu biasanya kalau di Arab ni orang buat jus tembikai itulah. Tembikai yang dia panggil hab-hab yang panjang. Kalau yang bulat bitih. Baik. Jadi kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud, bahawa Nabi SAW pernah memakan buah tembikai dan juga kurma rutab. Jadi dia penekanan dekat sini. Nabi SAW memang suka makan, kalau tembikai tu makan bersulam dengan rutab. Sebab mungkin sama-sama segar, Masya Allah. Nabi SAW ni, tuan-tuan, dia makan bukan saja halal. Kerana perintah Allah Ta'ala, kulu, makanlah halalan tayyiba. Makanlah dengan makanan yang halal dan juga yang tayyiba, yang baik. Maksudnya, apa yang dimakan oleh Nabi SAW itulah makanan yang baik. Untuk penghadaman, untuk kesihatan, untuk kehidupan sehari-hari kita, tuan-tuan. Bahkan adab dan sunnah yang kita ajar ini adalah untuk penghadaman yang baik, Masya Allah.
Makan cara sunnah. Makan cara yang digaris oleh pada alim ulama. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dapat ikut sunnah Nabi, maka insya-Allah kita pun akan sihat insya-Allah macam Nabi dan para sahabat. Jadi tuan-tuan, masya-Allah Nabi SAW menjadi kebiasaan Nabi kalau makan tembikai disulam dengan kurma rutab, kurma muda. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW makan hirbiz. Hirbiz. Baik, hirbiz. Hirbiz ni apa tuan-tuan? Tadi bitih ataupun hab-hab. Sekarang ni hirbiz. Hirbiz ni tembikai susu. Tembikai susu. Tembikai susu kan? Tu namanya hirbiz. Baik. Hirbiz, Allahumma salli ala Muhammad, adalah antara buah-buahan yang Nabi SAW makan. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi di Madinah tu nak order jus tembikai susu, antara jus yang sedap lah di Madinah tu, hirbiz. Atini hirbiz. Asir hirbiz kan. Jus hirbiz ni sedap masya-Allah. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW pernah makan hirbiz. Dengan rutab, kurma yang baru masak, kurma muda, secara bersamaan. Ini kata ulama, dengan cara bersulam. Nabi makan tembikai susu, Nabi SAW makan hirbiz. Nabi makan tembikai susu, Nabi makan hirbiz. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, hadis-hadis ni masya-Allah, hadis sahih tuan-tuan. Ini bukan hadis kita pakai cedok tepi-tepi jalan, tidak. Ataupun ambil kat majalah, tidak. Ini hadis sahih dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dalam bab buah-buahan. Hadis yang pertama, hadis yang kedua cerita pasal tembikai. Subhanallah. Hari ini ramai masyarakat tak tahu yang Nabi makan tembikai. Tuan-tuan, masya-Allah, dalam masyarakat kita ni tembikai ni familiar sangat. Tuan-tuan perasan tak? Kerja kahwin tembikai, sambutan hari jadi tembikai, anak bersunat doa selamat tembikai, nak pergi haji nak pergi umrah doa selamat tembikai, masya-Allah. Masuk rumah baru tembikai, rumah terbuka tembikai. Tahun ni tak tahulah ada rumah terbuka ke tak. Wallahu alam, terbuka kat dalam rumah je lah, tak boleh terbuka kat luar lah tahun ni. Kan musim PKP ni kan. Baik. Jadi tembikai ni familiar dengan kita tuan-tuan, masya-Allah. Sehingga kita rasa macam tembikai ni kat tempat kita je, dekat tempat lain tak ada. Tembikai ni satu dunia dia tuan-tuan, masya-Allah. Kalau tempat yang tak ada tembikai, biasanya akan dieksport lah tembikai ni. Satu dunia kenal tembikai ni, insya-Allah. Baik, termasuk di negara Arab. Bahkan di negara Arab, tembikai dia lagi besar daripada tembikai kita. Janganlah kita ingatkan Nabi tak makan tembikai. Rupanya Nabi SAW makan tembikai. Pertemuan akan datang nanti tuan, kita akan masuk pula bab lauk pauk Nabi. Tuan-tuan tengok, ada lauk-lauk yang kita makan, rupanya Nabi SAW makan. Yang kita sangka Nabi tak makan, rupanya Nabi pernah makan, masya-Allah. Baik, jadi tembikai adalah makanan sunnah juga. Jadi tuan-tuan, janganlah kita ingatkan Nabi ni makan kurma saja. Ingatkan Nabi makan kurma je, tidak. Nabi SAW juga makan tembikai. Bahkan hadis yang pertama dalam kitab Syama'il, hadis yang sahih, cerita pasal Nabi makan tembikai. Hadis yang ketiga pasal tembikai susu. Barulah kita tahu selama ni yang kita makan tembikai susu, Nabi SAW juga pernah makan. Subhanallah. Kita kadang-kadang pergi jalan kan, balik kampung ke pergi mana-mana ke, atas Abu Raya kan, berhenti LNR kan, kadang ada orang jual tembikai potong, tembikai susu potong kan. Masya-Allah. Kita beli tuan-tuan, kita makan. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkatilah kami dalam buah-buahan kami. Masya-Allah. Minta Allah Ta'ala berkati kita makan buah-buahan ni. Boleh tuan-tuan, kita niat untuk amal. Baik, seterusnya. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah memakan buah tembikai dengan kurma yang baru masak, yakni rutab. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya, banyak hadis yang menceritakan tentang perkara ini, nak menunjukkan sebagai takkid, penekanan bahawa Nabi SAW memang suka kalau makan tembikai disulam dengan rutab, kurma muda, masya-Allah. Baik. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, apabila para sahabat melihat buah yang pertama, yakni dari pokok yang mereka tanam. Sahabat pun cocok tanam juga tuan-tuan. Lagi-lagi kalau orang Madinah. Orang Madinah ni
Orang Ansar memang mereka suka cocok tanam. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, musim-musim PKP ini, ibu-ibu, khususnya yang telah pun pencen, Masya Allah, yang suka bercocok tanam. Cocok tanam ni adalah sunnah. Para sahabat pun cocok tanam juga, Masya Allah. Dan cocok tanam ni dapat pahala kerana pokok tu bertasbih, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat tumpang pahala. Dan kalau buah-buahan tu dimakan oleh burung ataupun binatang, kita pun dapat pahala sedekah, subhanallah. Kalau dibagi kepada jiran pun kita dapat pahala, Masya Allah. Kan jiran tengok je kan, kita tak bagi-bagi. Kita bagi kat jiran, pun dapat pahala, Masya Allah. Bahkan Syekh saya kata, kalau kita tanam pokok berbuah, orang curi buah tu, kita dapat pahala. Lagi-lagi kalau kita kan maafkan, halalkan, Masya Allah, dapat pahala sedekah, tuan, Masya Allah. Orang yang curi tu, dia akan diadil lah di akhirat. Melainkan kalau kita maafkan dia, itu terbaik lah, Masya Allah. Tapi kita ni, kita punya buah dimakan, dapat pahala, Masya Allah. Baik. Apabila para sahabat melihat buah yang pertama dari pokok yang mereka tanam, maksudnya sahabat tanam pokok, bila buah pertama keluar daripada hasil sebab tanaman dia tadi, mereka akan segera memetik dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pasal Allahumma barik lana fi thamarina, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, Rasulullah SAW akan memegang buah itu sambil membaca doa. Nabi akan pegang buah itu sambil baca doa, Allahumma barik lana fi thamarina. Nabi akan baca doa tu. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Lagi-lagi orang-orang dakwah, Masya Allah, yang dah lama amalkan doa ni. Yang bertanya tentang status hadis ni hadis sahih. Sahabat Nabi SAW bawa buah pada Nabi, Nabi pegang buah tu, Nabi baca, Allahumma barik lana fi thamarina. Itu yang pendek lah. Tapi dalam hadis ni diceritakan yang panjang, Masya Allah. Lengkaplah, hadis lengkap. Baik. Wa barik lana fi mudinatina, wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Nabi SAW doa, Ya Allah berkatilah, berikanlah berkat kepada kami melalui buah-buahan kami. Doa Nabi SAW. Allahumma barik lana fi samarina. Berkatilah kota kami, berkatilah timbangan dan ukuran kami. Ini sukat. Timbangan dan sukat kan, mud. Baik. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk kota Mekah. Dan sekarang aku berdoa untuk kota Madinah. Dengan doa yang sama dipanjatkan oleh Ibrahim untuk kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW akan memanggil anak yang paling kecil yang baginda nampak, lalu memberikan buah itu kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi SAW panjatkan doa sebelum makan buah. Allahumma barik lana fi thamarina. Hadis sahih. Yang belum hafal, pakai hafal. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkatilah kami. Nabi SAW berikanlah berkat kepada kami melalui buah-buahan kami, supaya kita makan buah tu dapat barakah. Buah yang lagi kalau kita tanam sendiri, Masya Allah. Kalau beli kat kedai pun samalah, kita baca doa tu. Basuh dulu buah tu, bersih-bersih, kita makan. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW sebut, Nabi doakan untuk kota Madinah kerana peristiwa ini berlaku di Madinah. Nabi beritahu apa? Nabi Ibrahim doa untuk kota Mekah. Nabi SAW doa untuk kota Madinah. Apa yang Nabi Ibrahim doakan untuk kota Mekah? Nabi Ibrahim doa untuk kota Mekah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billah. Minta diamankan kota Mekah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu, dan rezekilah ahlinya. Minas thamarati man amana minhum billah, daripada buah-buahan. Pendapat lain kata buah-buahan daripada seluruh dunia dihantar ke kota Mekah sampai hari ini, tuan-tuan. Warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billah. Masya-Allah. Dan itu juga doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW untuk kota Madinah. Dan sebabkan itu, tuan-tuan tengok di Madinah ada macam-macam jenis buah-buahan. Masya-Allah. Zaman kami belajar tu, tuan-tuan, Masya-Allah, buah durian pun ada dijual. Tapi durian import lah. Buah mangga yang import pun dijual. Buah kuini pun ada, tuan-tuan. Buah kuini ni belakang rumah tok saya banyak di Mersing. Pun ada dijual di Madinah, tuan-tuan. Masya-Allah. Masa zaman kami belajar tu, kita biasa makan buah kuini ni, Masya-Allah. Di Madinah, tuan-tuan.
Ini berkat doa Nabi SAW. Allah Ta'ala curahkan buah-buahan daripada seluruh dunia ke kota Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Baik, kemudian apa Nabi buat? Nabi tunjukkan sunnah. Nabi SAW mendahulukan anak yang kecil dulu, seperti yang telah kita bahaskan sebelum ni. Kalau kita makan, Masya Allah, ada anak yang kecil, kita dahulukan dia. Kalau ada orang alim, dahulukan dia. Kalau ada orang tua, dahulukan dia. Sebab sifat Nabi SAW, muliakan alim ulama, hormat orang tua, kasih kepada kanak-kanak. Sifat Nabi SAW, muliakan alim ulama, hormat orang tua, kasih kanak-kanak. Kalau kita tuan-tuan, kita kata kita perjuang sunnah. Kita kata saya tak suka bid'ah. Saya ni tak suka benda-benda Nabi tak buat. Contohnya lah. Tapi kalau kita ni tak reti muliakan alim ulama. Imam Ghazali kita panggil Ghazali je. Imam Syafi'i kita panggil Syafi'i je. Tak pandai hormat alim ulama. Ulama-ulama kita panggil nama suka-suka je. Bahkan dengan niat menyindir pula. Mana pergi sunnah kita? Mana pergi sunnah kita? Walaupun kita kata, saya ni orang sunnah. Saya tak suka bid'ah. Saya tak buat yasin malam Jumaat. Tapi kita buat dalam mulia alim ulama, kita tak hormat ulama. Kita panggil lebih kurang saja. Disebabkan berlaku perbezaan pendapat, kita rendahkan ulama tu. Sedangkan ikhtilaf perbezaan pendapat di sisi para alim ulama ni benda biasa. Tapi kita merendahkan dia. Sedangkan sunnah Nabi SAW muliakan alim ulama. Hormat pada orang tua, Masya Allah. Berlaku tuan di Facebook, Masya Allah, tuan tengok. Keadaan yang kurang senang mata kita tengok. Kan, bila berlaku pertelingkahan, perbezaan pendapat, orang komen-komen di Facebook tu, dengan kata-kata yang tak apa elok, Masya Allah. Engkau aku je. Bila cek tengok, yang di engkau akukan tu pakcik bayi, bukan bapak dia, bayi atuk dia, Masya Allah. Mungkin budak tu umur apa? 14, 15. Yang pakcik yang dia panggil engkau aku tu, umur mungkin dah 70. Bayi atuk dia dah, Masya Allah. Tapi main Facebook lah. Orang-orang bandar kan, 70 main Facebook lagi, pencen-pencen. Biasalah kan. Tapi dia engkau akukan je pakcik tu. Ini tidak hormat kepada orang tua. Dan kasih pada kanak-kanak. Ini 3 amalan Nabi SAW. Muliakan alim ulama, hormat orang tua, kasih pada kanak-kanak, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita tidak mahu jadi orang yang mengecam orang, memandang rendah orang. Kita nak belajar menjadi orang yang seperti Nabi SAW. Kita nak belajar daripada sifat Nabi. Muliakan alim ulama. Jangan suka-suka kecam orang. Kecam ulama. Kita nak belajar untuk hormat orang tua yang lebih tua daripada kita. Di Facebook kita jaga adab kita, tuan-tuan. Kadang kita tak nampak muka dia. Rupanya tengok, ya Allah, orang tua. Kita berkasar dengan dia. Kasih pada kanak-kanak, Masya Allah. Nabi SAW zahirkan sifat. Ada kanak-kanak, Nabi panggil, Nabi bagi kanak-kanak tu makan. Subhanallah. Baik. Ada yang seterusnya, tuan-tuan. Rubai' bin Muawiz bin Afra berkata, baik, Muaz bin Afra menyuruhku membawa sepiring kurma masak dengan kistak kecil berbulu halus untuk Rasulullah SAW. Kistak ni macam jenis buah temika juga. Baginda SAW sangat menyukai kistak pada masa itu. Di samping Rasulullah ada hadiah perhiasan dari Bahrain. Baginda mengambil segenggam penuh perhiasan itu lalu memberikannya kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baik. Buah kistak ni, tuan-tuan, Masya Allah. Buah kistak ni, dia jenis-jenis buah-buahan macam tembikai juga, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, ini antara buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW. Selain daripada buah kurma. Baik. Ada juga pandangan menyebutkan tentang Nabi SAW makan buah anggur. Ada juga pandangan menyebutkan tentang Nabi SAW makan buah pisang. Dan banyak lagi tuan-tuan yang mulia riwayat-riwayat yang menceritakan tentang buah-buahan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya-Allah. Nak beritahu kita bahawa Nabi SAW suka makan buah. Daripada sudut sains pun kita tahu, dengan makan buah ni, dia akan menjadi asbab sistem pencernaan akan jadi lebih bagus, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, kita niatlah untuk amal. Makan buah ni kan. Allahumma barik lana fi thamarina. Buah-buahan yang baru kita dapat, kalau sebaiknya kita basuh lah. Kan, kita basuh buah-buahan itu dulu.
barulah masya-Allah kita makan. Kita basuh bersih-bersih, barulah kita makan. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sikit. Hari tu hadis tentang minuman tu ada yang kita tak habiskan. Baik, hari ni kita nak masuk sikit tentang hadis Nabi SAW. Baik, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai oleh Nabi SAW, ini hadis sahih tuan. Nabi paling suka adalah minuman yang ada rasa manis dan sejuk, insya-Allah. Manis pun ulama bagi tahu bukan manis sampai tekak rasa tak selesa. Manis sesedap rasalah, masya-Allah. Manis dan sejuk. Masya-Allah. Dan ulama bahas juga, itu bukan diminum Nabi tiap-tiap hari. Walaupun ni hadis sahih, tapi kita tahu tuan-tuan, bukan Nabi minum tiap-tiap masa, masya-Allah. Ada masa-masanya. Tetapi maksudnya kalaulah nak diceritakan tentang minuman yang Nabi suka minuman tu sejuk, lepas tu mana enaklah kita pun suka, masya-Allah. Tapi kekerapan Nabi minum tu bukan tiap-tiap hari dan bukan tiap-tiap waktu, tiap-tiap kali nak makan je minum air jenis tu. Tidak. Masya-Allah. Sebab ada riwayat menyebutkan tentang Nabi SAW minum air sejuk, air kosong, masya-Allah. Ataupun setengah tempat panggil air masak. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, jadi di sini adalah menceritakan tentang kalau minuman yang terbaik yang Nabi paling suka, minuman tu sejuk, minuman tu manis, masya-Allah. Ini hadis sahih tuan-tuan. Tapi bukan kerap Nabi minum. Jangan buat dalil pula nanti ayah-ayah nak buka puasa, kan, buat dalil kan. Saya suka minum air sejuk dan manis kerana Nabi SAW suka minum sejuk manis. Baguslah. Tapi janganlah buka puasa minum tu, sahur minum tu air sejuk manis, more minum tu, dia bukan kegerapan. Tapi yang Nabi suka adalah itu. Tapi dari segi kegerapan, bukan kegerapan, masya-Allah. Baik. Seterusnya, hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku Rasulullah SAW dan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu pergi ke rumah Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha menyediakan secawan air susu untuk kami. Ini cerita pasal air susu. Pertemuan lepas kita telah cerita dah. Rasulullah SAW meminumnya. Pada waktu itu aku berada di sebelah kanan baginda, manakala Khalid di sebelah kiri baginda. Ini tuan-tuan, masya-Allah. Bab minum susu ni kita telah terangkan. Doa minum susu apa tuan-tuan? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Tuan-tuan jangan terlupa ni tuan-tuan. Banyak orang terlupa. Sama kata ni kalau makan susu kambing, susu lembu, susu unta bolehlah baca. Tapi tuan-tuan kita ambil berkat. Kita minum susu Dash Lady pun kalau kita makan kompleks kan, kompleks ke, kita makan Anista ke, makan Koko Keran ke, kita ambil berkat sunnah. Kalau susu je kita baca doa ni, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Baik. Sekarang minuman ini untukmu. Jika kamu mahu, tinggalkan sedikit untuk Khalid. Aku berkata dalam hati, aku tidak mungkin membiarkan siapa pun yang meminum sisa minumanmu. Bersabda, sesiapa maka oleh Allah hendaklah dia membaca. Siapa yang diberkati oleh Allah SWT hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa ta'imna khairan minhu. Baik, apa maksudnya? Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan kurniakanlah kepada kami makanan yang lebih baik daripada ini. Rasulullah menyambung, sesiapa yang diberi minum susu Allah SWT adalah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Sesiapa yang diberi minum susu oleh Allah adalah dia membaca, ya Allah, berkatilah kami pada minuman ini dan tambahlah minuman ini untuk kami. Rasulullah juga berkata, tidak ada satu pun makanan atau minuman yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga sebaik susu.
Hadis hasan riwayat Imam Tirmizi. Baik. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, ini menyebutkan tentang perihal minuman Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita niat untuk kita amalkan, dan tuan-tuan, masya-Allah, kita akan sambung pada pertemuan akan datang mengenai lauk pauk Nabi SAW. Pada hari yang sama, waktu yang sama, mengenai lauk pauk Nabi SAW. Moga Allah terima kita semua, dan tuan-tuan, masya-Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah puasa kita ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. InsyaAllah kita tumpukan perhatian untuk ibadah, tingkatkan amal kita. Kita azam untuk khatam Quran, tuan-tuan. Kalau dapat khatam banyak kali lagi baik, masya-Allah. Teman-teman kami di kalangan hafiz Quran, ada di kalangan mereka yang 3 hari dah khatam lah, masya-Allah. 3 hari dah khatam, masya-Allah. Kalau di Temburu tu, tuan-tuan, dulu 1 malam mereka khatam, masya-Allah. Semoga Allah terima kita semua. Kita akan menyambung pengajian kita mengenai sirah nabawiyah di grup Sirah Islamiah online. Tuan-tuan semua dijemput bersama-sama, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa, selamat berbuka. Banyakkan doa orang yang berpuasa, tuan-tuan, daripada start dia berpuasa sampai dah dia berbuka. Doa dia dikabulkan Allah Subhanahu taala. Semoga Allah terima kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis dengan taufiq para surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.